Okey, Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh kepada semua anak murid cikgu lah. So, kelas kita malam ni 1 jam. Jadi kalau ada soalan, pelajar boleh tanya direct. Okey, so kita akan sambunglah tajuk yang ketiga untuk tingkatan 5. So, tajuk insurans lah, insurans. Okey, so kita pergi kepada soalan yang pertama. Puan Ana ingin membeli insurans kebakaran untuk rumahnya. So dekat sini kita ada insurans kebakaran untuk rumahnya. Okey, nilai boleh insurans rumahnya ialah RM550,000. So polisi insurans kebakaran yang ingin dibeli mempunyai co-insurans 80%. Okey, first kali pelajar co-insurans co-insurans. So kita take note dekat sini. Apa dia co-insurans? Pelajar respon sikit. Apa dia co-insurans? Boleh bagi tahu cikgu. Co-insurans ni ialah apa tertinggal ni? Co-insurans. Co-insurans ni ialah perkongsian perkongsian. So antara syarikat insurans, so cikgu lukis gambar lah, syarikat insurans dan pemegang polisi lah. Yang ni pelajar kena tahu. Ni syarikat insurans dan pemegang polisi. So kalau dekat sini dia tulis co-insurans 80%. Okey, 80% maksudnya tadi cikgu cerita perkongsian, maksudnya syarikat dan kita ni pemegang polisi. So syarikat ialah 80% lah, 80%, dan pemegang polisi ialah 20%. So 80-20. Ini pelajar kena take note dekat sini. Co-insurans. Okey, daripada nilai boleh insurans dan hartanya dan deductible. Ni poin lagi satu. Pelajar kena tahu deductible. Boleh respon tak? Apa dia deductible Halo. Apa dia deductible? Boleh respon. Bayaran pendahuluan sebelum membuat tuntutan. Okey, so dua perkara lah. Co-insurans ni perkongsian antara syarikat insurans dan pemegang polisi. Yang kedua deductible, bayaran pendahuluan sebelum membuat tuntutan. Okey, seterusnya kita pergi kepada soalan dia. Hitung jumlah insurans yang harus dibeli. Ni poin dia kena tahu. Harus dibeli. So harus dibeli, kita tahu tadi polisi insurans tadi 80%. Jadi 80 per dengan 100. So darab dengan nilai boleh insurans RM550,000. So pelajar boleh tekan kalkulator. Berapa nilai yang pelajar dapat? Respon pelajar. Jawapan pelajar RM440,000. So insurans yang harus dibeli. So skema dia ada kat sini lah. Skema dia. So skema dia tak semestinya betul Okey, kita pergi kepada yang kedua. Okey, rumah Puan Ana telah mengalami kebakaran dan jumlah kerugian adalah RM80,000. Okey, so sekarang ni dia mengalami kerugian sebanyak RM80,000. Okey, hitung bayaran pampasan yang akan diterima Puan Ana jika menginsurансkan rumahnya pada jumlah insurans yang harus dibeli. So kita tahu tadi So sekarang ni Puan Ana ni dia mengalami kerugian RM80,000. Okey, jadi berapa pampasan yang dia terima kalau dia beli? Okey, dia menginsurансkan rumahnya pada jumlah insurans yang harus dibeli. So insurans yang harus dibeli kita dapat tadi 440,000
40,000. Okey, so dekat sini kalau pampasan kita ada formula dia lah. Kita ada formula dia. Pelajar kena take note, kena hafal betul-betul Pampasan okey sama dengan jumlah insurans yang dibeli, okey, bahagi dengan jumlah insurans yang harus dibeli, okey, darab dengan kerugian, tolak dengan deductible. So deductible cikgu ringkaskan D lah. So formula ni pelajar kena ingat bila pelajar belajar tajuk insurans ni. Okey, so bila dah ada formula, kita bolehlah masuk nilai dia. Okey, so berapa pampasan dia? Kita masuk nilai kita masuk nilai. So kita kira sikit dah. Ada pen cikgu ni. Tak respon. Sekejap. Tak respon pula. Okey. So cikgu kira kat bawah lah. Okey, jumlah insurans yang dia beli, so dia beli 440,000. Okey, bahagi dengan jumlah insurans yang harus dibeli, dia beli sama juga yang kita kira tadi 440,000 darab dengan kerugian. So kerugian dia dekat sini 80,000. Okey, tolak dengan deductible. So deductible dia berapa ribu dekat sini? Untuk soalan ni, deductible dia ialah 5,000. Okey, so kita tolak dengan 5,000. So pelajar akan dapat, so yang ni kalau kita bahagi samalah 1 lah dapat. Okey, 1 dah 80,000, 80,000 tolak 5,000, so jawapan dia 75,000. Boleh setakat ni pelajar? Okey, so sekarang ni soalan untuk soalan B. Okey, so berapa pampasan yang diterima oleh Puan Ana jika dia menginsurans rumahnya 350,000? Okey, katalah Puan Ana ni dia tak ada duit dia tak ada duit, dia tak mampu nak beli insurans 440,000, tapi dia beli insurans dia 350,000 saja. So berapa pampasan yang dia terima? So formula yang sama lah, formula yang sama. Okey, mana pen cikgu? Tadi tab pula. Okey, so formula yang sama, pampasan sama dengan formula dia insurans yang dibeli. So sekarang ni dia beli 350,000 saja 350,000. Okey, bahagi dengan insurans yang harus dibeli 440,000. Okey, darab dengan kerugian 80,000. Okey, tolak dengan deductible. So boleh tekan kalkulator tak pelajar? Cikgu nak jawapan dia. So tolak dengan deductible 5,000. Berapa dapat jawapan dia pelajar? 58. Boleh tekan kalkulator. 636.36. Betul? Sama tak jawapan dengan pelajar? Betul Okey, jadi sekarang ni kalau dia beli insurans mengikut co-insurans yang ditetapkan ni, kalau dia beli mengikut co-insurans ni, so dia akan terima pampasan dia tadi, yang pertama tadi 75,000 lah. Okey, tapi bila dia tak beli mengikut co-insurans tu, so dia akan hanya terima 58,636. So berbeza soalan pertama dan yang kedua. Okey, setakat ni boleh tak? Boleh Okey, so settle untuk soalan tadi.
Okey, cikgu recall balik lah, cikgu recall balik. So, untuk tajuk insurans ni, so ni kita lah, ni kita. Okey. So, bila kita beli insurans dengan syarikat insurans ni syarikat insurans. So, kita bayar apa kat sini? Premium. Betul? Premium ni dia boleh dalam bentuk tahunan atau bulanan lah. So, bila kita bayar premium pada syarikat ni, so bila berlaku kemalangan, syarikat ni akan bayar kepada kita pampasan. Betul Pampasan. Okey, so bila dia bayar pampasan, dia menggunakan prinsip lah. Dia ada prinsip. Benda ni ada dalam buku teks prinsip indemnity. So, apa dia prinsip indemnity ni? Syarikat bayar mengikut apa yang kita tuntut. Ikut apa yang dituntut. Okey, maksudnya kalau kita tuntut 10,000, syarikat bayar 10,000 lah. Sebab dalam perjanjian tu kita ada menggunakan prinsip indemnity. Yang ni ada dalam buku teks Okey, so settle. Yang ni kita recall balik lah. Okey, kita sambung. Rumah Puan Ana telah mengalami kerugian menyeluruh. So, rumah dia mengalami kerugian menyeluruh. Okey, jika dia menginsurans rumahnya dengan jumlah 400,000, hitung bayaran pampasan yang diterimanya. Okey, so yang ni kita tolak terus dengan deductible Maksudnya 400,000 tolak dengan deductible. So deductible 5,000 lah. Okey, so kita akan dapat 395,000. Okey, settle untuk soalan yang pertama. So untuk soalan yang kedua, Encik Khairil mempunyai polisi insurans perubatan. So, dia ada insurans perubatan dengan Kudus Insurans dengan peruntukan deductible 800. Okey, tadi kita dah bincang dah deductible. Deductible ni bayaran pendahuluan. Pelajar kena take note lah. Bayar pendahuluan. Sebelum kita buat tuntutan. Dan fasa penyertaan peratusan co-insurans. Tadi dah bincang co-insurans. Co-insurans ni perjanjian antara syarikat insurans dan pemegang polisi. Okey, so dekat sini dia tulis co-insurans 80-20. Maksudnya syarikat tanggung 80, Encik Khairil tanggung 20 Okey, Encik Khairil tanggung 20. Okey, dengan polisinya. Okey, hitung bayaran kos yang ditanggung oleh Kudus Insurans dan Encik Khairil. So, ada dua soalan dekat sini. Okey, Kudus Insurans ni tanggung berapa, Encik Khairil tanggung berapa. Jika kos perubatan dilindungi polisi berjumlah 22,500. Okey, soalan yang kedua ni dia berbeza dengan soalan yang pertama. Soalan yang pertama tadi insurans harta. Okey, soalan yang kedua insurans perubatan. So, pelajar kena take note dekat sini. Kalau insurans perubatan, tolak deductible. Okey, sebelum kira lah. Sebelum kita buat pengiraan. Okey, so sekarang ni kos perubatan dia 22,500. So, dekat sini 22,500. Mesti tolak dengan deductible. Siap-siap tolak 800. So kita dapat berapa ni? 22,500 tolak 800 berapa? Boleh respon pelajar? 21,700. Okey. So bila dah dapat nilai dia, baru kita kira Kudus Insurans ni tanggung berapa. So tadi kita dalam co-insurans, Kudus Insurans ni 80 lah. Jadi kita tulis. Okey, Kudus Insurans. So Kudus Insurans ni dia tanggung 80 per 100
darab dengan 21,700. So pelajar boleh tekan kalkulator. Berapa pelajar dapat tekan kalkulator? Nak dengar suara pelajar. Berapa 17,360. Boleh syarikat insurans. So sekarang ni soalan dia Kudus Insurans dan Cik Khairil. So sekarang ni kita nak tengok Cik Khairil tanggung berapa. Kenapalah pen cikgu tak fungsi dia, nak tukar warna Okey. So Cik Khairil dia tanggung berapa? 20%. So 20% darab dengan 21,700. So berapa pelajar dapat? Tekan kalkulator pelajar. Berapa dapat? 20 bahagi dengan 100. Okey, 21,700. Berapa dapat? 4,340. So Encik Khairil tanggung. Okey. So Encik Khairil ni dia tanggung yang ni dan apa? Dan deductible. Betul tak? Deductible ni Encik Khairil kena bayar dulu sebelum buat tuntutan kan. So mesti tambah dengan 800 deductible. So bila tambah baru dapat jawapan dia 5140. So settle untuk soalan yang kedua. Boleh follow cikgu. Boleh Okey, so kita sambung soalan yang kedua, settle. Okey, soalan yang ketiga. Soalan yang ketiga ni sama macam soalan yang pertama. Okey, Encik Leong mempunyai rumah kediaman dengan nilai boleh insurans hartanya 500,000. Okey, polisi insurans kebakaran yang ditawarkan mempunyai peruntukan co-insurans untuk menginsurans 90%. Apa maksud dia ni co-insurans 90% ni pelajar? Respon. Apa maksud co-insurans 90%? Co-insurans ni apa tadi? Perkongsian antara syarikat insurans dan pemegang polisi. Betul? So kalau dia sebut 90%, maksudnya syarikat ni tanggung 90%, pemegang polisi ni Encik Leong ni tanggung 10%. Okey. Dan seterusnya, okey, daripada nilai boleh insurans, harta dan deductible. Apa dia deductible tadi? Nak dengar suara deductible? Okey, bayaran pendahuluan sebelum kita buat tuntutan ataupun pampasan lah. Okey, so bila pelajar faham dua ni senang. Okey, hitung jumlah insurans yang harus dibeli. Kira pelajar insurans yang harus dibeli. So insurans yang harus dibeli yang ni lah, syarikat tu lah, 90% darab dengan 500,000. Dapat apa? Kira 450,000. Bagus. Pandai dah awak kan. Senang je. Okey, so settle insurans yang harus dibeli. Okey, soalan seterusnya. Encik Leong telah menerima pampasan. So Encik Leong ni dah terima pampasan dah 34,400 setelah rumahnya mengalami kebakaran dan kerugian sebanyak 48,000. Hitung jumlah nilai yang diinsurans oleh Encik Leong. Okey, apa formula kita tadi, pelajar? Pampasan sama dengan respon. Nak dengar suara? Pampasan sama dengan jumlah insurans yang dibeli bahagi dengan jumlah insurans yang harus dibeli
harus dibeli, darab dengan kerugian, tolak dengan deductible. Okey, so sekarang ni soalan dia, hitung jumlah insurans, jumlah nilai yang diinsurankan. So kita nak jumlah nilai yang diinsurankan dekat sini lah. Sebab sekarang ni dia dah terima pampasan 34,400. So pelajar kena masuk dalam formula pampasan dia, dah ada dah. 34,400 sama dengan jumlah insurans yang dibeli. Kita andaikan dia X lah, kita nak cari X. Bahagi dengan jumlah insurans yang harus dibeli, kita dah kira tadi 450,000. Okey, darab dengan kerugian. So kerugian dia berapa? 48,000. Tolak dengan deductible. So deductible dia berapa soalan ni? 4,000. Okey, so berapa nilai dia? Cikgu nak nilai X tu berapa? Tekan kalkulator dan tolong cari. Cikgu tunggu jawapan pelajar. Okey, so kita kira sama-sama lah. So 48,000 darab dengan X, 48,000 X lah. Okey, dia banyak kaedah sebenarnya pelajar nak kira. So kalau pelajar kira 48,000, okey, X. Yang ni darab X lah, bahagi dengan 450,000. Okey, tolak dengan 4,000. Okey, kat sini X dia, sekejap so dekat sini 34,400 lah cara nak darab lah. So yang ni tolak ni bawa datang sini, jadi tambah, betul. So tambah 4,000, so dia akan jadi 38,400. Okey, sama dengan nilai kat sini. Yang ni pun bawa pergi sebelah lagi. So kita darab Halo pelajar, boleh tutup mic pelajar. 38,400. Okey, darab dengan 450,000. 1, 2, 3. So pelajar akan dapat macam ni lah. Okey, bahagi dengan 48,000. 48,000. So pelajar akan dapat 36,000. So dekat sini, okey, tak apa pelajar. Paling kurang awak cuba. Okey, so jawapan dia 36,000. Okey, so ni lah nilai insurans yang dia beli. Okey, nilai insurans yang dia beli banyak ni. That's why dia terima pampasan hanya banyak ni saja. Okey, so settle untuk soalan ni. Okey, kita pergi soalan seterusnya. Okey, so kita pergi bahagian A. Soalan simple-simple Antara berikut yang manakah bukan risiko yang dihadapi oleh seorang atlet sukan? Ini salah ni soalan dia ni. So kita buang perkataan bukan. Antara berikut yang manakah risiko yang biasa dihadapi oleh atlet sukan? Pelajar. So apa jawapan dia? Atlet sukan cedera semasa acara sukan. Okey, yang kedua, risiko yang dilindungi insurans hayat. So mana jawapan dia? Insurans hayat dilindungi apa? Kematian. Kematian. Okey, yang ketiga, berikut adalah jenis insurans am. Okey, kecuali, so insurans am ni ada berapa pelajar? Insurans am ni ada berapa? 5 kan? Ingat tak pelajar? Insurans am. So yang mana? Kecuali yang mana ni? Insurans perjalanan. Selain daripada tu, so kita rujuk buku teks lah. Kita rujuk buku teks So insurans hayat So kita tengok balik insurans am. So jawapan dia ialah insurans hayat lah. Insurans hayat So kecuali, sebab soalan dia nak kecuali. So jawapan dia insurans
insurans hayat lah, sebab dia nak kecuali dia kecuali. Okey. So untuk soalan yang keempat. Okey, soalan yang keempat. Peratusan co-insurans 80-20. Apa maksud dia? 80-20 pelajar. Tadi baru kita cerita 80 ni siapa tanggung? 80 ni syarikat. Okey, yang kita tanggung 20. Jadi mana jawapan dia yang betul? Pemegang polisi menanggung 80%. Betul? A betul? Salah Okey, B, pemegang polisi perlu membayar 20% daripada bayaran premium. So tak perlulah yang ni, premium ni tak ada kaitan. So jawapan dia, pemegang polisi menanggung 20% daripada bayaran kos kerugian. Betul C? Jawapan dia D. Jawapan yang tepat D Pemegang polisi menerima 80%. Sebab pemegang polisi ni dia bukan setakat tanggung 20 ni. Dia tanggung apa lagi pelajar? Deductible tadi kan. So jawapan yang paling tepat D lah. Okey, so kita pergi kepada soalan yang kelima. Okey, soalan yang kelima ni cikgu nak pelajar kira. Tolong cikgu kira sekejap. Cikgu tunggu. Okey, Puan Siti memiliki sebuah rumah teres yang mempunyai nilai boleh insurans sebanyak 450,000. Okey, rumah tersebut diinsurans dengan insurans kebakaran memperuntukkan co-insurans 70%. Yang ni pelajar kena selalu kena take note 70% ni. Apa maksud 70%? 70-30 lah. 70 ni syarikat, 30 ni Puan Siti tanggung. Okey, dan deductible dia 2,000. So deductible dia 2,000. Okey, soalan dia, berapa pampasan yang diterima Puan Siti? Okey, so sekarang ni kita kira 70 per 100 darab dengan nilai boleh insurans rumahnya 450,000. So tekan kalkulator kat sini dapat berapa pelajar? Tekan kalkulator kat sini. So 70 bahagi dengan 100. Okey, darab dengan 450,000. 1, 2, 3. So pelajar akan dapat 315,000. 315,000. Okey. Betul. Okey. Jika Puan Siti mengalami kebakaran, berapa pampasan yang diterima dia? Berapa pampasan yang diterima? Bukan 315 kan? Mesti tolak dengan deductible. Sebab deductible tu dia dah bayar siap-siap. So dia terima 313,000. So jawapan dia D lah. Maksudnya 315,000 ni ditolak dengan deductible 2,000. So dapat jawapan dia 313,000. Okey, so settle untuk soalan ni. Boleh follow cikgu? Okey, so kalau pelajar dah faham, mudahlah. Mudah untuk pelajar jawab Okey, so kita sambung lagi soalan dia. Okey, sambung lagi soalan. Soalan yang pertama lah. Okey, Encik Khairul mempunyai pelindungan insurans perubatan dan had tahunan dia 200,000. So ni insurans perubatan. So insurans perubatan tadi cikgu take note apa tadi? Kita tolak dengan deductible siap-siap, betul Okey. Dia telah mengalami kemalangan dan dimasukkan ke hospital selama beberapa hari. Kos perubatannya sebanyak 10,000. Ni kos dia berubat ni. 10,000. Hitung bayaran yang perlu ditanggung oleh Encik Khairul. Jika polisi insurans perubatan mempunyai deductible 1,000 dan fasa penyertaan peratusan co-insurans 80-20. Okey, so cikgu tunggu jawapan pelajar. Pelajar kira, cikgu tunggu jawapan. Okey, so Encik Khairul mempunyai pelindungan insurans perubatan dan had tahunan dia 200,000.
Okey, so hak tahunan dia 200,000. 200,000. So untuk insurans perubatan mesti tolak deductible siap-siap So kita tolak dengan deductible dia berapa? 1,000. So tolak 1,000. Okey, so kita akan dapat berapa ni? 199,000. Betul pelajar Okey, seterusnya dia telah mengalami kemalangan dan dimasukkan ke hospital beberapa hari. Kos perubatan dia 10,000. Okey, hitung bayaran yang perlu ditanggung oleh Encik Khairul jika polisi insurans dia mempunyai peruntukan deductible 1,000 dan fasa peratusan kod insurans dia 80/20. So yang Encik Khairul kena tanggung 20 lah. 20 betul So 20 dengan 100. Kalau cikgu salah bagi tahu darab dengan 199,000. Okey, so berapa dapat? Pelajar tekan kalkulator. $20 bahagi dengan 100. Okey, darab dengan 199,123. So 39,800 Okey, 39,800. Betul ke cikgu kira ni? Rasa macam salah je ni. Halo. Cuba respon sikit. Tak clear lagi Okey, so sekarang ni yang ni Encik Khairul tanggung. So kalau syarikat tanggung, syarikat tu akan tanggung 80/100 lah. Darab dengan 199,223. So kita kira semula kita kira. So syarikat tanggung berapa ni? 80 bahagi dengan 100. So darab dengan 199,000. 199,000. So syarikat tanggung 159. Okey, 15,000. 159,200 ni syarikat tanggung. Betul yang kita belajar tadi, betul tak belajar? Okey, so sekarang ni kita tengok pada soalan. So kos perubatannya sebanyak 10,000 je kos perubatan dia. Okey, hitung bayaran yang perlu ditanggung oleh Encik Khairul. Okey, so sekarang ni nilai ni bawah daripada nilai ni, betul? Pelajar. So patutnya syarikat tanggung banyak ni lah. Tapi sekarang ni kos perubatan dia hanya habis 10,000 sahaja. So jadi Encik Khairul tanggung berapa? Encik Khairul hanya tanggung deductible sahaja. Boleh? Yang selebihnya syarikat bayar. Boleh? Pergi soalan berikutnya. Soalan yang sama lah. Soalan pattern yang sama. Okey, yang ni insurans harta. Insurans harta senang. Insurans harta senang. Tadi pelajar dah kira. Okey, cikgu pergi next lagi. Cikgu tengok soalan insurans Okey, soalan insurans ni. Yang ni dah belajar kat sekolah yang ni? Belajar? Dah. Okey, so sekarang ni kita kira dulu belajar. Encik Rahman ingin membeli polisi insurans hayat bernilai 500,000. Okey, dia berumur 43 tahun dan merupakan seorang perokok. Okey, seorang perokok. So dekat mana kalau kita nak rujuk jadual ni? Umur dia berapa? 43 tahun. Okey, dia seorang perokok dan dia ialah lelaki lah. So kat situ hitung premium bulanan insurans hayat yang berikut berdasarkan jadual kadar premium tahunan 1,000. Okey, nilai muka yang diberikan.
Okey, boleh kira tak premium pelajar? Apa formula dia pelajar? Kira dulu pelajar kira. Nanti kita bincang sekejap lagi. Formula dia apa? Pelajar, kita bincang sama-sama. Premium sama dengan apa pelajar? Formula dulu. Nilai muka polisi. Okey, bahagi dengan RMX. Okey, darab dengan kadar premium kadar premium. Okey, so sekarang ni nilai muka polisi dia berapa pelajar? Soalan ni 500 ribu. So pelajar kena kira masuk dalam ni 500 ribu bahagi dengan RMX ni ialah 1000 lah. Nilai muka polisi tu 1000. Okey, darab dengan kadar premium. Okey, kadar premium ni kadar yang ditetapkan lah 4.44. So pelajar tolong tekan kalkulator. Dapat berapa tadi pelajar? 2220. Okey, yang ni untuk setahun. Premium ni dia ukur dalam setahun. So soalan dia nak bulanan. Kira bulanan bahagi dengan 12 bulan. Bahagi dengan 12. So pelajar dapat, semua dapat yang ni So 2220 bahagi dengan 12 bulan. So pelajar akan dapat 185 sebulan. RM185 sebulan. Boleh pelajar setakat ni boleh? Hello, boleh tak? Boleh Okey, Encik David mempunyai insurans kebakaran untuk rumahnya dengan deductible. So deductible dia 7,000. Okey, polisi kebakaran mempunyai peratusan co-insurans 85%. Okey, dan nilai boleh insurans rumahnya ialah 1.2 juta. Okey, rumah Encik David mengalami kebakaran dan penilaian kerugian sebanyak 380,000. Hitung bayaran pampasan jika dia telah menginsurans rumahnya pada jumlah insurans yang harus dibeli. So insurans yang harus dibeli berapa pelajar? Yang harus dibeli, so kita follow yang ni kan? Betul So 85 per 100 darab dengan 1.2 juta lah. Maksudnya 1.2 juta. 1.2 juta maksudnya 1.200.000 lah. Betul pelajar? So kita kira berapa? Tekan kalkulator. 85 bahagi dengan 100. So kalau pelajar dah mahir 85 bagi 100 ni 0.85 tak perlu nak tekan. Darab dengan 1.200.000 tu 23. Okey, so pelajar akan dapat 1.20.000 lah. Okey, 1.20.000. Ni 120,000. 1.20.000. Sorry pelajar 1.20.000. Ini tadi 1020 lah. Okey. So 1020 23. Okey. So settle pada jumlah insurans yang harus dibeli. So hitung bayaran pampasan. So formula pampasan tadi apa dia pelajar? Formula pampasan tadi ingat tak? Pampasan sama dengan
insurans yang dibeli bahagi dengan insurans yang harus dibeli. Okey, darab dengan kerugian, tolak dengan deductible. So yang ni senang sebab dia beli dengan insurans yang harus dibeli kan. Maksudnya yang ni insurans yang harus dibeli, yang dibeli, dia beli banyak ni lah. Okey, bahagi dengan jumlah dia, so 1 lah. So sekarang ni kerugian dia berapa? Kerugian dia 380,000. So dekat sini kita akan dapat nilai dia 1. So 380,000 tolak dengan deductible. So deductible dia berapa tadi? Tak clear lah. 7,000. So tolak dengan 7,000. So dapat apa jawapan pelajar? Berapa pampasan yang diterima? 300. Hello. 380,000 tu 23 tolak dengan 7,000. So ni pampasan dia terima lah 373,000. Okey, so sekarang ni soalan seterusnya, berapa pampasan dia terima? Okey, berapa pampasan dia terima kalau dia insurankan rumah dia banyak ni je. Pelajar kena ingat, katalah insurans kereta sepatutnya kita beli 100,000. Kita kena beli 100,000 contohlah. Okey, tapi kita tak mampu nak beli 100,000, mungkin kita akan beli 90,000 sahaja. Yang ni mungkin kita akan beli, tapi biasanya nilai minimum ni ditetapkan oleh bank lah. Bank yang tetapkan nilai minimum. So sekarang ni kita tengok berapa pampasan dia terima. Kalau dia beli insurans, dia tak beli insurans tu 1,20,000, dia beli insurans banyak ni je. So berapa pampasan dia terima? So kita tulis pampasan, okey, sama dengan jumlah, kemudian hitung penalti maksudnya insurans yang dibeli 816,000. Okey, bahagi dengan 1,20,000. Okey, darab dengan kerugian 380,000. Okey, tolak dengan deductible 7,000. Pelajar kira kat sini berapa pampasan dia terima? Tekan kalkulator je. Halo. Ada lagi tak pelajar dengan cikgu? Ada kan? Berapa? Berapa jawapan? Nak jawapan je? Kira je. 297,000. Okey, so sekarang ni kalau dia beli insurans banyak ni, dia terima banyak ni je. Kalau dia beli insurans yang harus dibeli, dia terima banyak ni. Soalan dia, hitung penalti. Berapa penalti dia? So kita tolak lah. 373,000 tolak dengan 297,000. So kita akan dapat jawapan dia. So cikgu kira 373,000 tolak dengan 297,000. So penalti dia sebanyak 76,000 lah. 76,000. Okey, settle untuk tajuk insurans. Senang je kan? Senang tak pelajar? Senang senang sangat-sangat kan? Okey, so masa dah habis. So itu saja daripada cikgu nanti kalau nak video cikgu akan share dalam grup cikgu akan share dengan teacher Fizah tu lah. Okey, ataupun pelajar boleh PM cikgu ataupun pelajar boleh search je Cikgu Abdullah. Ni YouTube cikgu lah, Cikgu Abdullah. Okey.
So itu saja daripada cikgu untuk hari ini. Ada lagi soalan? Ada soalan?